Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdullah wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan dan pulang ini untuk kita sama-sama berhimpun dan berkumpul, untuk kita cari sedikit ilmu, untuk kita cari sedikit bekal, untuk kita dengar sedikit wasiat-wasiat ataupun khazanah-khazanah yang Nabi tinggalkan untuk menjadi panduan hidup kita. Moga-moga tuan-tuan kehidupan kita ini dipandu arah oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini ada panduan dia, ada arah tuju dia. Jadi nak capai arah tuju sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia yang sebenarnya, mestilah kembali kepada penghayatan terhadap din Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk di atas landasan tu, maka itulah sebenarnya landasan kehidupan kita sebagai seorang hamba ataupun sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang tujuan asal Allah ciptakan kita menjadi manusia yang mengurus tadbir diri, mengurus takbir alam ini, mengurus takbir bumi ini dengan acuan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, beruntunglah tuan-tuan sebab kita ini Allah pilih untuk menerima din Allah, menerima iman, menerima Islam itu sebagai agama kita, sebagai din, cara hidup. Maka paling tidak tuan-tuan kita ada sikit maklumat, ada sikit bekalan, dan benda-benda tu tuan-tuan kita boleh semakin hari semakin tambah kebaikan pemahaman kita kepada din Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita sambung pengajian kita tuan-tuan, ataupun sambung siri kisah-kisah ghaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai panduan, sebagai pedoman. Kisah-kisah yang Nabi cerita ni, sebab Nabi ni dia bukan manusia yang bercakap sia-sia. Jadi apa yang Nabi ceritakan, apa yang Nabi sembang tu dengan sahabat-sahabat, apa yang Nabi kemukakan ataupun apa yang Nabi habaq tu merupakan pengajaran, merupakan pedoman untuk kehidupan bukan sahaja kepada para sahabat pada masa tu, tapi menjadi panduan juga kepada sepanjang usia manusia sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, daripada Abu Hurairah dia kata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddisu 'indahu rajulun min ahli al-badiyah anna rajulan min ahli al-jannah ista'zana rabbahu fi az-zar'i faqala awalasta fima syi'ta qal bala walakinni uhibbu an azra'a fa asra'a wa bazara fatabadara at-tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amsal al-jibal fayuqalu Allah ta'ala
dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Faqal al-a'rabiyyu ya Rasulullah la tajidu hadha illa qurashiyan aw ansariyan fa innahum ashabu zar'in fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in. Wa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, hadis ni satu hadis yang menceritakan permohonan ahli syurga. Satu permohonan ahli syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu permohonan yang cerita ni sehingga kan Nabi tergelak kepada seorang sahabat yang ada pada masa tu. Nabi tergelak yang sahabat ada pada masa tu. Bila dia dengar Nabi cerita, dia kemukakan pandangan dia dan Nabi gelak. Dia kata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddithu wa 'indahu rajulun min ahli al-badiyah. Dia kata bahawasanya Nabi SAW ni Abu Hurairah cerita. Dia kata Nabi SAW dalam duk mencerita, duk sampai pengajaran tu, wa indahu rajulun min ahlil badiyah. Di sisi Nabi tu, dekat dengan Nabi tu ada seorang lelaki daripada pedalaman, dari kampung. Orang jauh. Ni orang yang bukan lazim lah, sebab Abu Hurairah sebut dia saja. Abu Hurairah tak sebut nama dia. Tak tahu dia nama apa. Jadi dia kata ada di sisi Nabi tu, nampak orang ni orang pedalaman, orang kampung lah, orang kampung. Nabi duk cerita-cerita tu, dalam kalangan duk sembang-sembang, Nabi duk bagi pengajaran apa semua tu, ada orang lelaki-lelaki tu daripada kampung. Nabi cerita anna rajulan min ahlil jannah ista'zana rabbahu fi zar'i. Nabi kata sesungguhnya ada seorang lelaki ni dalam kalangan ahli syurga, ista'zana rabbahu fi zar'i. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bercucuk tanam. Ada seorang lelaki ni ahli syurga, ada seorang ahli syurga, dia mohon ke Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kata permohonan ahli syurga ni. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bercucuk tanam. Tuan-tuan bayangkan dalam syurga tu, duk minta cucuk tanam ni. Faqal awalasta fima syi'ta. Ditanya kepada dia ni, hang ni tak cukup lagi ke apa yang hang dapat dalam ni? Hang mau apa lagi? Dalam syurga ni tuan-tuan, dalam syurga yang Allah Ta'ala bagi satu kesenangan kehidupan yang maha seronok, boleh kata yang tu. Semua ada. Tiba-tiba dia ni minta ke Allah Ta'ala nak bercucuk tanam, nak tanam pula. Ni kata tabiat orang-orang soleh ni, tabiat orang-orang baik, yang dia ni sentiasa nak lakukan kebaikan walaupun dalam syurga. Ni tabiat dia ni tabiat daripada awal. Dia memang bersuka bercucuk tanam, mungkin dia cari rezeki dengan bercucuk tanam apa semua dengan tu, ataupun mungkin dia minat dengan tanam-tanaman ni. Mana tahu kok la ni tuan-tuan musim keladi. Musim keladi tuan-tuan. Dia naik cabang, tiga cabang anak tu, kadang sampai 1,000 harga dia. Besar cawan ni je tanah. Dia jengui naik 3 tu 1,000 lebih. 1,000. 18 ekor ikan serakap tak boleh beli lagi pokok tu. Berapa hari nak pergi makan? Nak beli tu. Oh ya, Tok Padang lah. Bukan kita kata tak boleh, tengok jugalah. Memang cantik. Tapi mau dok kalau sampai 1,000 lebih tu, kita pun tersekat ya liok ni.
nak telan tak masuk. Jadi dia habaq ni tuan-tuan, Allah tanya awalasta fi ma syi'ta, tak cukup lagi ke apa yang hang dapat ni? Tapi oleh kerana tu yang kata kehidupan di sana, dan dia ni orang baik, orang soleh, ahli syurga yang memang tabiat ataupun mungkin pekerjaan dia, mungkin hobi dia masa di dunia tu, dia tanam pokok. Jadi tabiat tu dibawa sampai ke sana, sampai ke syurga, tuan-tuan. Dia kata apa? Bahkan bala walakinni uhibbu an azra. Dia kata bahkan ya cukup semua dah dapat, semua dah dapat. Tapi dia kata walakinni, tapi aku ni uhibbu an azra. Aku ni suka cucuk tanam. Makna kita ni tuan-tuan, Allah bagi bila mana ahli syurga ni dia punya minat dia tu di dunia ni, Allah bagi ruang kepada dia untuk dia buat di akhirat. Minat bela ikan. Contohlah kan. Kita pun tak tahu, kita tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan kehidupan tu. Mungkin Allah bagi ruang pada orang yang minat mengai. Tahu dapat. Di sini 5 kali tahu dapat sekong. Mungkin. Kan? Mungkin sekali tahu dapat. Mungkin tu rezeki tu. Tapi di sana mungkin tahu dapat. Sekali dapat dua. Hak ni orang tadi kata gambar lama. Yang ni bukan gambar lama ni. Masa tu baru boleh tunjuk. Ni aku tak mohong ni. Tunjuk balik. Mana kalau orang tu mungkin dia minat bercucuk tanam, dia kan buat cucuk tanam. Mungkin dia minat saya nak sebut kata betapa di syurga tu permintaan yang macam tu, mungkin kita yang bila kita tak tengok hadis ni, mungkin kita tak dapat gambaran bahawa adanya permintaan yang macam tu. Kita duk ingat bila duk di syurga ni boleh duk relax, tak minta apa dah. Asal nak makan, kita duk fikir nak makan dah, betul tak? Makan apa, teringat je mai. Rupanya ada juga ahli syurga yang minta nak bercucuk tanam. Dia kata ni, aku suka. Betul ada semua belaka, ada. Tak perlu duk susah payah, tak perlu apa-apa pun. Tapi dia kata walakinni uhibbu an azra'a. Tapi aku minat bercucuk tanam ni. Minat sungguh-sungguh. Tu yang ada dusun. Contohlah macam kita ni kan, ada dusun, ada orang dia minat tanam harum manis, pelam, ada harum manis. Ada dusun dokong deriannya, rambutnya apa semua. Dia punya minat. Fa asra'a wa bazara fatabadara at-tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amsal al-jibal. Bila dia habaq macam tu, maka dia dibenarkan untuk bercucuk tanam. Allah bagi keizinan ke dia untuk bercucuk tanam, sedangkan dia tak perlu apa-apa dah cucuk tanam, tak perlu duk susah payah. Nak makan apa? Habaq je. Harum manis, musangking, king beratus pun boleh. Maknanya di syurga tu lebih pada tu pun boleh. Tapi dia minat, dia nak cucuk tanam. Allah izinkan dia. Fa asra'a wa bazara fatabadara at-tarfa nabatuhu. Maka dia pun tabung benih tu terus tumbuh besar. Wastiwa'uhu, buah dia lagi lempak tumbuh besar. Kita duk tengok kartun ya, tu gambar apa tu, Jack and apa tu, kacang terbit lempak dia naik sampai ke langit, meragah pula pokok kacang tu naik ke tu dongeng. Ni cerita benar, ni cerita yang Nabi SAW menceritakan kepada kita betapa ahli syurga tu macam tu. Minat dia sampai dia minta bercucuk tanam, Allah izinkan dia bercucuk tanam, dia pun tabung biji benih terus tumbuh. Wastiwa'uhu, dah bukan tumbuh besar, berbuah pula. Wastihsaduhu, dah berbuah, dia tuai pula benda tu. Tuan-tuan,
Dan hasil dia wa takwiruhu amsalal jibal. Hasil dia tu dia kata bertimbun macam gunung. Oh, Pak Yeh, kita tanam pokok belam, hasil tu banyak, maksud dia banyak. Sepokok saja. Sepokok saja. Tu. Allah bagi. Betul tuan-tuan, di syurga ni Allah sediakan kepada ahli dia, kepada orang beriman. Ni gambaran nak menceritakan kepada kita betapa Allah makbulkan apa saja permintaan ahli syurga. Ahli syurga ni orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang hidup di atas landasan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah. Kadang-kadang ada doa yang Allah tak makbulkan di dunia. Ada doa yang dia sampai teriak tangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam bangkit, setiap malam bangkit. Setiap malam orang lain semua tidur, dia bangkit bermunajat, berdoa, minta Allah makbulkan doa dia, makbulkan doa dia. Penuh harap. Kadang-kadang Allah tangguhkan doa dia. Tak dapat. Tu kadang-kadang setengah orang semayang pun tak guna dia tahu. Apa lagi yang dia tak buat? Ada orang tuan-tuan, orang yang pernah jumpa saya cakap itu. Apa lagi yang dia tak buat? Solat malam, semayang waktu tepat, semayang waktu tak pernah tinggal, puasa, dia cuba nak buat terbaik. Tapi pasal apa jadi macam ni? Apa lagi yang dia tak buat? Sehingga kan doa yang dia doa tu tak dimakbulkan. Tuan-tuan, pernah tuan-tuan mai jumpa saya cakap macam tu? Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan bila mana Allah uji kita macam tu tuan-tuan, kita akan cepat berputus asa. Kita akan cepat berputus asa. Masa tu kita menganggap Allah ni tak adil kat kita. Bila mana Allah tak makbulkan doa kita pada permintaan kita itu, setiap permintaan yang kita buat, kita menganggap Allah itu tidak adil, tak patut buat macam tu, sedangkan kita dah taat. Seolah-olah macam tu. Sedangkan di sebalik itu ada kebaikan dia. Allah nak supaya kita ni sentiasa mengharap, berdoa, ikhtiar. Semua tu adalah saham kita. Doa setiap yang kita buat itu insya-Allah ada saham kita di akhirat kelak. Ada pahala di sisinya. Doa kita tu insya-Allah Allah takkan sia-siakan. Ada pahala. Kita masih lagi harap, tak dapat benda apa kita harap. Pasal kita tahu pengharapan kita hanya saja pada Allah. Nak makbul tak makbul itu nombor 2. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala mesti bina hubungan. Kita bina hubungan. Dengan mudah putus asa. Doalah. Allah nak hamba dia sentiasa doa kat dia. Tu. Ni kita mayang duha, kita tak apa ni. Kita dah harap duha tu boleh bagi rezeki. Kita pun puluh buat duha. Aku buat duha pun tak boleh apa. Mayang tahajud tengah malam doa sampai meleleh air mata pun tak boleh apa. Allah nak apa naknya? Allah nak apa naknya sampai aku buat semua dah. Tiba-tiba nak doa apa pun tak makbul. Tuan-tuan, sangat bahaya. Kita tenang. Allah sangat sayang kepada hamba dia. Bila kita doa, kita harap, ikhtiar. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, bila jadi macam ni tuan-tuan, dia ada pahala di situ. Jadi tuan-tuan, kita balik pada cerita ni, tengok ahli syurga ni, dan minta apa pun dapat. Kita ingat balik hadis-hadis yang kita baca sebelum ni, yang Nabi ceritakan kepada kita ahli-ahli syurga yang minta dapat. Baru keluar daripada neraka minta pun dapat. Tu duduk yang baru keluar, ahli terakhir keluar daripada neraka, minta Allah makbulkan, Allah bagi walaupun dia janji kita tak mau minta dah. Tuan-tuan tengok, masih lagi Allah bagi peluang, minta. Dah masuk dalam syurga, minta apa nak minta lagi. Maknanya Allah ni
membuka seluas-luasnya. Sehingga kan macam ni pun tuan-tuan, kalau main kat kita lah, hang ni tak habis-habis minta dah dapat makan macam-macam, hang nak buah apa? Abang, contohlah lintasan hati tu sampai, hang nak apa lagi? Tak habis-habis minta lagi. Tu kalau kita lah, nak aku beli, nak ni aku bagi, nak aku bagi, nak minta lagi. Kalau kita dengan jeri-jeri mata, dengan suara pun tinggi, tapi tidak. Bahkan Allah bagi pula kepada dia cucuk tanam. Bukan sekadar dia cucuk tanam, dia tabur benih apa semua, Allah bagi pula keistimewaan kepada dia. Sehingga kan apa yang dia buat, dia tanam tu bersegera tumbuh dengan besar. Lepas tu ada buah, kemudian dia boleh ambil, dan banyaknya buah tu hasil dia macam amsalal jibal, macam gunung, maksudnya banyak sungguh. Walaupun dia tak perlu minta, walaupun dia tak perlu buat cucuk tanam, tapi Allah masih lagi memakbulkan apa yang dihajati oleh ahli syurga. Tuan-tuan, inilah satu kadang-kadang motivasi yang Nabi cerita ni. Bagi satu motivasi, bagi satu keseronokan, bagi satu semangat supaya kita atau para sahabat masa tu dan kita umat-umat yang terkemudian ini ada rasa seronok nak menyimpan satu cita-cita untuk masuk syurga. Ini tujuan dia. Kan? Narik besar terus. Bukan macam kita tunggu pula nak boleh besar. Punya nak ambil buah cepat, kita pergi tut. Kan? Bila pokok tut, dia berbuah sama dengan induk, betul? Dia takkan dia induk buah, dia pun berbuah. Betul tak sana? Kita lambat, kalau tanam biji benih lambat, kita buat tut. Buat tut. Punya nak makan hasil cepat. Kalau pergi beli pokok buah di nak ke di mana? Lama mana ni? Tanya lama mana boleh makan? Lama mana dia berbuah ni? Kadang saya rajin ada pergi tengok tempat jual pokok-pokok di nak. Tengok main-main ni apa ni? Dia apa? Dia apa tahu ni boleh makan dah ni? Tanya. Berapa tahu boleh makan dah? Dia tak beli buat balik lagi. Tanya dah. Berapa tahu boleh makan? Dah tanam, jurih, baja, jaga pula apa semua, mampu. Allah. Nak boleh makan tu, dia tahu dah, cantik ni, dia tahu besar ni, tak lama dah pasang kita, tahun depan boleh makan ni. Tahun depan boleh makan. Tengok masuk tahun depan, duk kuih nak mampu. Akhirnya mati pokok tu. Kecewa. Ni tak perlu. Bukan melalui proses yang biasa macam mana kita di dunia. Allah jadikan dia secepat yang mungkin. Sama juga dengan buah-buahan tu, tuan-tuan. Sama juga dengan dia ambil makan buah-buahan di syurga. Dia makan, tumbuh balik. Makan, ambil, dia ambil, tumbuh balik. Dia dia ambil, tumbuh balik. Boleh makan terus. Tu yang kata di syurga tu. Tak perlu tunggu. Kita kalau ambil hari ni buah tu, ambil tu, tunggulah pula musim dia pula, musim buah pula baru ada. Ni dah ambil tang tu, dia tumbuh tang tu juga. Tuan-tuan, inna hadza la rizquna ma lahu min nifad. Allah kata sesungguhnya ini pemberian kami kepada kamu, pemberian yang tidak ada habis-habisnya. Takkan habis-habis yang Allah bagi kat kita ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Fayaqulullahu ta'ala dunaka ya bna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Allah kata ambillah wahai anak Adam. Allah tak ambil. Ni semua hak sesungguhnya kamu tidak akan puas dengan sesuatu. Allah tak ambillah. Dunaka ya bna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Ambillah ni hang. Pasal apa? Pasal hang ni takkan puas dengan sesuatu.
Sebab tu dia minta pasal apa? Pasal tak puas dengan sesuatu. Sebab tu tuan-tuan, saya ulang lagi tuan-tuan, sebab Nabi cerita ni, cerita keanehan, kesenangan, keseronokan, apa semua ni tuan-tuan tentang ahli syurga ni, yang Nabi cerita tu hanyalah nak membangkitkan satu motivasi. Tak mungkin orang yang beriman, ataupun tak mungkin manusia boleh masuk syurga. Maksud Allah nak Nabi nak cerita supaya kita ni kena ada satu keinginan, kena ada satu cita-cita nak boleh masuk syurga tu. Jadi nak masuk syurga kena ada cara dia. Apa cara dia? Hidup bersama Islam. Maka kita hidup ni, kita acuan hidup kita tu mesti dalam acuan Islam. Tak boleh lari keluar daripada lain. Landasan kereta api, contoh kan, kita tak boleh keluar daripada landasan tu. Kalau keluar daripada landasan tu, terbalik. Kereta api kalau keluar daripada rel dia, terbalik, takkan sampai ke destinasi dia. Takkan sampai. Pasal apa? Dia keluar daripada landasan dia tu. Jadi orang mukmin dia mesti faham apa tujuan dia, apa nama matlamat hidup dia, dari mana dia mai, apa tujuan hidup dia, dan ke mana dia nak pergi. Sebagaimana yang dikemukakan dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Abadah fil Islam. Dia tulis dalam tu satu persoalan yang perlu dijawab, satu persoalan yang kita kena jawab sebelum dia bahas tentang ibadah dalam Islam. Dia dikemukakan soalan-soalan tu. Dari mana kita mai? Ini persoalan yang perlu dijawab oleh kita. Dari mana kita mai? Apa tujuan kita? Matlamat kita dihidupkan, dibangkitkan, dan ke mana kita nak pergi selepas tu? Adakah kita mai daripada mana-mana hulu? Contoh, mai yang tidak bertuan. Mai yang tidak bertuan, tak ada tuan, dia mai wang-wing. Macam haiwan yang tidak bertuan, tuan-tuan tengok, dia rata melilau api, tidak bertuan. Ataupun dia ada tuan, bila ada tuan dia mesti ikut aturan tuan dia. Sebab tu tuan-tuan yang bela kucing, contohlah kan, kucing yang ada tuan, kucing yang tak ada tuan, tuan-tuan tengok, tuan yang membiasakan kucing tu, hang kalau nak buang najis, tang ni tempat dia, kucing tu takkan pergi tang lain. Mana sistem yang tuan dia ajak, kalau dia melanggari sistem tu, kucing tu kena tak? Kena. Mesti kena. Kenalah jentik telinga ke apa. Maknanya dia langgar peraturan yang tuan dia buat. Tidak mesti tang ni, pergi tidur tang lain, kena. Try tengok tuan-tuan ambil kucing hutan, kucing liar ni, ambil bela tengok. Bela pula tuan-tuan. Kucing yang biasa yang kita bela, dia kan macam mana, dia punya kehidupan dia macam lain. Kucing yang liar yang kita ambil, dia hidup dia macam lain, yang tidak bertuan. Sebab tu kehidupan manusia pun macam tu. Hidup manusia yang ada Tuhan, hidup bertuhan ni dia cara lain berbanding dengan hidup yang tidak bertuhan. Macam mana dia lain? Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menjelaskan benda tu. Bila kita tahu kita mai daripada mana, mestilah ada satu sistem yang disusun atur oleh sumber yang kita mai tu. Mesti ada satu sistem yang hak kita mai tu buat. Maknanya Allah yang buat, Tuhan yang buat. Bila Tuhan buat, kita langgar, kita tak ikut sistem tu, kesan dia pada ending hidup kita, ataupun ending tu, kesudahan kita. Sebab kita mati tu bukan ending kita. Kematian itu bukan sud kita. Kematian itu adalah satu perubahan alam. Allah tak boleh hantar meteor kita ke bumi, melainkan satu lagi kita duduk di alam apa? Alam perut ibu.
dalam rahim. Tak toy hantar mana, bung jatuh mana. Tak ada sistem tu. Mepung kok langit bunyi, pum jatuh. Bangkit gabus jalan nyong. Pergi cari kedai, apa nama kedai, hari-hari beli baju selai dengan seluar sepasang. Bukan sistem tu, sistem ikut peraturan dia. Tuan-tuan nampak? Bila ada orang dakwa atas, saya terjun terus daripada langit, mesti ada benda yang tak kena kat dia. Mustahil. Ada sistem dia. Jadi bila mana manusia tu tak ikut dalam sistem tu, kesudahan dia teruk. Sebab tu benda-benda yang macam ni diceritakan oleh Nabi SAW untuk kita ada satu motivasi, tanam satu hasrat, cita-cita untuk kita ingin ke syurga Allah, kerana itulah tempat yang selayaknya pada hamba-hamba yang beriman. Kemudian tuan-tuan, hal ni juga nak jelaskan kat kita, hadis ni nak habaq kat kita, kata di syurga ni bukan satu tempat kerohanian semata. Mana masuk syurga mesti semua duduk berzikir. Hal-hal dunia, hal-hal kebendaan ni jauh dah. Bila masuk syurga tak ada dah ni makan, minum apa semua duduk sonok, tak ada dah. Masuk syurga ni kena duduk berzikir je. Ni nak abang kata dalam syurga tu tempat dia macam tu. Menafikan beberapa pandangan daripada pihak-pihak tertentu yang tak masuk syurga ni tempat kita hanya tempat kerohanian. Jadi hadis-hadis ni menceritakan betapa di syurga itu tempat untuk berseronok. Tak ada lah tempat-tempat duka lara, tempat-tempat yang sengsara, tak ada. Di syurga tu. Saya nanti Tok Bilal tak main ni, nak bang ni, nak masuk waktu dah, duk marah. Tak ada, dalam syurga tak ada Tok Bilal. Tak ada berebut dah depan ni. Siapa nak bang lu, hang bang asal, aku bang lohong. Hang sagi maghrib duk tuang pula. Bincang pula dengan Tok Imam. Oh mana boleh macam tu? Hang kena ambil hari ni, aku ambil hari ni. Tak ada dah masa tu, tak ada. Tak ada kata imam satu dengan imam dua duk atok jadual. Saya nak cuti. Oh hanya nak cuti, aku pun nak cuti juga, duk bobok jadual cuti pula. Kan tuan-tuan, ada tuan-tuan bobok jadual cuti. Saya nak cuti 5 hari bulan. Tak boleh. Aku nak ambil dulu, ni aku cup. Macam mana tu imam? Tak cup, saya cup dulu. Nak lawan cup pula. Jadi tak perlu berebut. Tak ada dah jadual tu, tak ada. Semua tu tempat kita seronok. Kemudian tuan-tuan, bila Allah kata fa innahu la yushbi'uka syai'un, ambillah pasal memang hang tidak akan pernah puas dengan apa yang ada. Faqal al-a'rabiyyu ya Rasulullah la tajidu hadha illa qurasyiyan aw ansariyan fa innahum ashabu zar'in. Dia berkata Arabi ni, ya Rasulullah, tak ada ciri-ciri ahli syurga ni kak. Dia kata tak ada didapati ciri-ciri ahli syurga ni melainkan kat orang Quraisy dengan orang Ansar dia. Pasal apa? Pasal fa'innahum ashabu zar'in. Pasal depa ni memang ahli dalam bidang pertanian ni. Dia kata fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in. Dia kata macam kami ni apalah, kami bukan ahli pertanian, rugilah. Dia nak abang kata kalau macam ni kami rugi, bukan kami ciri-ciri ahli syurga. Yang ciri-ciri pertanian ni puak-puak Quraisy, puak Ansar. Kami bukan ahli cucuk tanam, rugi. Bila dia habaq macam tu, fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in, fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tergelak atas kenyataan dia tu. Pasal dia kata kalau macam tu kami tak boleh apalah, dah kami bukan geng-geng cucuk tanam. Kalau duk boleh ni geng Quraisy dengan Ansar lah, pasal depa ni geng cucuk tanam, geng pertanian. Rugi. Geng mada, geng pertanian tak apa. Depa contoh macam tu lah kan.
Geng Mada, geng Pertanian, apa lagi? Risda. Tu geng-geng pokok apa tu? Kalau geng LKIM tak ada apa kita. Geng LKIM, geng-geng pelantang ikan apa semua tu bukan geng ni lah. Contoh macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan dengan cerita yang Nabi sampaikan ini menjadi satu motivasi kepada kita. Moga-moga kita berada dalam landasan agama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah pelihara kita, moga-moga kita terhindar daripada bencana, bala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.